Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Rabi selaku pensyarah saya serta rakan-rakan lain yang menonton video ini. Saya Lim Siu Hui merupakan ketua bagi kumpulan ini. Saya Ling Yoro merupakan ahli bagi kumpulan ini. Dan saya Ivan Lau Zui juga merupakan ahli kumpulan ini. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus GPML 1022 Pendidikan Moral, iaitu laporan lawatan ke Pusat Dialisis Tzi. Untuk pengetahuan semua, pada 25 September 2022, kami bertiga telah mengadakan satu lawatan ke Buddhist Tzi Dialysis Center pada 10 pagi yang diadakan di Georgetown, Pulau Pinang. Dalam visi dan misi bagi pusat dialisis tersebut, visi utama yang dibentuk oleh pusat dialisis Tzi adalah memberikan rawatan dialisis kepada pesakit buah pinggang yang memerlukannya. Mereka menganggapkan pesakit buah pinggang yang datang ke pusat tersebut ialah ahli keluarga mereka. Rawatan yang diberikan adalah sama seperti di hospital, tetapi ianya secara percuma tanpa sebarang charge. Semua pesakit adalah layak menerima rawatan secara sama. Persatuan Tzi mengatakan bahawa nilai penyayang, kesyukuran serta berterima kasih kepada Tuhan dapat dipupuk melalui penjagaan pesakit dalam pusat ini. Melalui pemerhatian kami telah mendapati bahawa Tzi merupakan sebuah persatuan yang memberikan kasih sayang serta keperluan kepada golongan emas yang memerlukannya. Persatuan Tzi telah membuat pemerhatian bahawa warga emas sering dipinggirkan oleh masyarakat, terutamanya golongan yang belum berkahwin, iaitu bujang. Pusat utama Persatuan Tzi adalah di Taiwan dan persatuan ini telah dibentuk sejak tahun 1996 lagi. Persatuan ini telah berjaya ditubuhkan sebanyak 100 buah dalam negara kita. Persatuan ini telah menubuhkan 8 pusat dialisis di Taiwan. Salah satu pusat dialisis yang ditubuhkan di luar Taiwan ialah di Pulau Pinang pada tahun 1997, diikuti dengan Butterworth dan Kedah pada tahun 2002. Pusat ini bertujuan untuk memberikan rawatan dan perkhidmatan kepada pesakit buah pinggang untuk menjalani rawatan dialisis secara percuma tanpa sebarang charge. Mereka pernah mengatakan bahawa orang sakit akan menjadi miskin. Hal ini dikatakan demikian kerana kos rawatan yang banyak diperlukan oleh seseorang yang sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Berikut merupakan gambaran bagi pusat dialisis Tzi Pulau Pinang. Mari kita lihat latar belakang pusat dialisis Tzi Pulau Pinang. Pusat dialisis Tzi Pulau Pinang merupakan pusat dialisis pertama di Pulau Pinang yang menawarkan rawatan dialisis secara percuma kepada pesakit buah pinggang. Pusat ini telah ditubuhkan selama 25 tahun. Semua pesakit boleh mendaftarkan diri tanpa mengira kaum dan bangsa untuk menerima rawatan. Pelbagai rawatan telah dibekalkan kepada pesakit, terutamanya suntikan EPO, ujian darah dan pemeriksaan pakar secara berkala. Suntikan EPO merupakan suntikan hormon bagi pemprosesan sel darah merah dalam sumsum tulang. Waktu operasi bagi pusat dialisis Tzi di Pulau Pinang adalah pada 9 pagi sehingga 5 petang pada setiap Isnin sehingga hari Sabtu. Dalam bangunan pusat dialisis Tzi Pulau Pinang, terdapat 7 aras dalam bangunan tersebut. Setiap aras mempunyai fungsi yang tersendiri. Kebanyakan perabot dalam bangunan tersebut adalah berunsurkan buluh. Buluh merupakan suatu simbolik kepada mereka kerana batang buluh mempunyai isi yang kosong umpama hati manusia.
Ini memberitahukan kita bahawa manusia seharusnya menyelesaikan segala masalah yang rumit dengan hati yang terbuka. Setiap orang mempunyai masalah tersendiri. Kita seharusnya membuka hati kita sebesar lautan, kata Buddha. Hal ini dapat memudahkan urusan kita. Berikut merupakan 7 aras bagi pusat dialisis Tzu. Yang pertama ialah aras lobi, yang kedua ialah aras pentadbiran, diikuti dengan aras ketiga pemulihan badan serta tempat rekreasi, yang keempat aras rawatan dialisis, aras 5 juga digunakan sebagai rawatan dialisis, dan yang keenam sebagai dewan serbaguna yang digunakan untuk ceramah atau taklimat. Yang terakhir, aras ketujuh merupakan aras pentadbiran. Gambar tersebut merupakan aras lobi bagi pusat dialisis Pulau Pinang. Pada aras lobi, terdapat sebuah monumen yang diukir pada pusat dialisis. Monumen tersebut diukir bagi menggambarkan kebaikan serta keprihatinan seorang Buddha dalam mencari ikhtiar untuk menyembuhkan hambanya. Monumen tersebut telah menggambarkan keprihatinan Persatuan Tzu dalam memberikan rawatan dialisis kepada semua pesakit buah pinggang. Setiap pesakit yang menjejaki pusat tersebut akan dianggap sebagai ahli keluarga sendiri dengan memberikan layanan yang penuh kasih sayang dan kemuliaan. Menurut Buddha, terdapat 8 jenis keseksaan dan sakit merupakan keseksaan yang paling besar dalam alam manusia. Penyakit akan menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Hal ini kerana seseorang yang sakit tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang biasa. Dan seterusnya, saya akan memperkenalkan aras kedua di bangunan pusat dialisis Tzu di Pulau Pinang. Aras kedua adalah digunakan untuk urusan pejabat. Segala urusan pentadbiran akan berurusan di aras ini bersama dengan pengurus tertib. Dan seterusnya merupakan aras ketiga yang untuk khusus fisioterapi dan juga tempat rekreasi. Dalam pusat dialisis tersebut telah menyediakan pelbagai tempat rekreasi kepada pesakit dan juga seperti sudut bacaan dan juga bilik rehat. Oleh itu, ahli keluarga pesakit boleh meluangkan masa semasa menunggu pesakit menjalani proses dialisis yang berjam-jam. Mereka boleh membaca buku di sudut bacaan ataupun berehat di ruang rehat bagi menghilangkan bosan. Bab kata pepatah, sambil menyelam minum air. Tujuan ini adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Dalam Buddhis, kami sangat mempercayai jodoh, iaitu maksud setiap pertemuan antara manusia telah diatur oleh Tuhan. Melalui tempat rekreasi tersebut, orang ramai dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Khusus fisioterapi yang disediakan kepada pesakit adalah untuk pesakit yang memerlukan rawatan fisioterapi, terutamanya golongan yang kurang berkebolehan untuk menjalani kehidupan seharian. Dan khusus fisioterapi akan dijalankan dengan orang pakar seperti juru pulih perubatan fisioterapi atau juru pulih perubatan anggota ataupun juru rawat. Mereka akan memberikan penekanan kepada aspek penjagaan kesihatan yang berkaitan dengan penilaian, pengendalian dan pemulihan fungsi fizikal dan penggerakan bagi pesakit dialisis. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan aras keempat, iaitu ruangan rawatan dialisis. Di pusat dialisis Tzu di Pulau Pinang, terdapat 50 orang pesakit secara purata pada setiap hari. Rawatan dialisis akan dijalankan mengikut fasa. Terdapat 2 fasa rawatan, iaitu 20 orang pesakit pada waktu pagi dan 25 orang pesakit pada waktu petang.
Setiap staf akan bertugas untuk mengikut jadual kerja pada setiap hari. Pusat dialisis akan menggunakan air RO, iaitu air yang diperoleh dari proses emulsi berbalik untuk menjalankan rawatan dialisis pada pesakit. Kebiasaan air yang telah menjalani proses pengapisan akan digunakan untuk pesakit dan juga aktiviti harian. 45% air akan digunakan untuk menjalankan rawatan dialisis kepada pesakit, manakala 55% akan digunakan untuk siram pokok bunga, cuci tandas dan sebagainya. Tindakan ini akan dilakukan kerana Buddha pernah berkata, kita sebagai seorang Buddhis tidak sepatutnya melakukan pembaziran kerana ia merupakan perkara yang berdosa. Seterusnya, saya akan membuat perkongsian dengan rakan-rakan dan juga tuan tentang seorang pesakit buah pinggang. Pada hari rawatan, seorang pesakit buah pinggang telah bercerita tentang pengalaman beliau. Menurut beliau telah mula menghadapi penyakit buah pinggang sejak 5 bulan dari bulan lahirnya. Hal ini hanya disebabkan oleh beliau tersalah minum susu formula bayi yang telah tamat tempoh. Akibat oleh kejadian tersebut, beliau perlu menjalani rawatan dialisis dari bayi sehingga kini. Kata ibunya, beliau tidak pernah keluar melancong kerana beliau perlu menjalani rawatan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Tambahan pula, beliau juga tidak dapat menikmati makanan yang enak seperti orang biasa. Beliau juga perlu mengawal pemakanannya seperti hanya boleh minum 500 ml air sahaja dalam tempoh sehari. Hal ini kerana buah pinggang beliau telah gagal berfungsi dan tidak dapat memproses air di dalam badannya. Ibunya memberitahu kami bahawa kesihatan manusia merupakan harta dunia kerana ia sangat berharga. Beliau berasa amat bersyukur kerana masih diberi peluang oleh Tuhan untuk berkhidmat sebagai seorang sukarelawan di pusat dialisis Tzu, iaitu tempat beliau menjalani rawatan. Beliau berkata, beliau ingin membalas budi dan jasa pusat dialisis Tzu yang banyak membantu beliau. Berikutnya merupakan sesi temu bual bersama sukarelawan pusat dialisis Tzu. Soalan pertama yang kami tanya ialah bagaimanakah pengambilan kaki tangan perubatan di pusat dialisis Tzu. Pusat dialisis Tzu akan menawarkan beasiswa secara percuma kepada jururawat untuk melanjutkan pengajian selama 3 tahun. Selepas itu, jururawat tersebut perlu menandatangani kontrak untuk berkhidmat di tempat tersebut. Mereka mempunyai hak untuk tidak menyambung kontrak seterusnya apabila kontrak tersebut tamat. Jururawat yang bertugas di pusat dialisis Tzu akan mendapat kebajikan yang sama seperti jururawat di hospital. Soalan yang kedua ialah, adakah pusat dialisis Tzu sentiasa disanitasi pada setiap hari? Jawapannya ialah ya. Pusat dialisis Tzu akan menjalani proses sanitasi setelah habis rawatan mengikut fasa. Pada awal pagi, sukarelawan yang bertugas akan memop lantai untuk memastikan kebersihan pusat terjaga. Selain itu, sukarelawan juga akan menjalani sanitasi pada mesin dialisis selepas pesakit selesai menerima rawatan untuk mengelakkan jangkitan terutamanya pada musim pandemik ini. Soalan yang ketiga ialah bagaimanakah penjagaan pesakit apabila terdapat pesakit COVID-19 dalam pusat dialisis tersebut. Kaki tangan perubatan akan dibahagikan kepada 2 kumpulan untuk menjaga pesakit COVID dengan pesakit biasa. Hal ini kerana pesakit COVID akan diasingkan mengikut tempat yang ditetapkan
supaya dapat mengurangkan risiko jangkitan kepada pesakit yang lain. Yang seterusnya ialah bagaimanakah dengan mesin dialisis yang telah rosak? Mesin dialisis yang telah rosak akan dikitah semula untuk membantu golongan yang memerlukannya, iaitu negara Nepal. Mereka akan mengutip mesin-mesin tersebut lalu membaikinya jika mesin boleh diguna lagi. Hal ini kerana mereka menganggapkan bahawa walaupun mesin tersebut tidak boleh digunakan untuk membantu pesakit buah pinggang, tetapi ia masih boleh dikita semula kepada bentuk lain. Adakah pusat dialisis Tzu Chi ini mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan? Jawapannya ialah ya. Pusat dialisis Tzu Chi mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan pada setiap tahun. Pihak kerajaan akan menjalankan lawatan ke pusat dialisis untuk melihat perkembangan pusat dialisis, lalu memberikan penilaian kepada mereka. Berapakah ramai orang kaki tangan perubatan yang bertugas pada setiap hari? Terdapat 19 orang jururawat akan bertugas pada setiap hari untuk memastikan kelancaran rawatan dialisis kepada pesakit. Hal ini dapat mengelakkan pesakit menunggu giliran dalam masa yang panjang. Soalan yang seterusnya ialah berapakah lama bagi sebuah mesin dialisis untuk berfungsi? Kebiasaannya, mesin dialisis boleh berfungsi selama 7 sehingga 8 tahun. Apakah perkhidmatan tambahan yang diberikan oleh dialisis Tzu Chi, pusat dialisis Tzu Chi ini kepada pesakit? Perkhidmatan dan bantuan yang diberikan kepada pesakit ialah sukarelawan Tzu Chi akan menemani pesakit ketika mereka datang menerima rawatan. Selain itu, sukarelawan Tzu Chi juga akan menemani ahli keluarga pesakit apabila pesakit meninggal dunia, iaitu mereka akan melawat ke rumah ahli keluarga pesakit selama 3 bulan. Tambahan pula, sukarelawan Tzu Chi juga akan menjalankan pemeriksaan darah pada tarikh yang ditetapkan bagi memeriksa kesihatan pesakit. Berapakah kos perbelanjaan sebulan bagi 3 pusat dialisis Tzu Chi di Malaysia? Kos perbelanjaan bagi 3 pusat iaitu Pulau Pinang, Butterworth dan Kedah adalah sebanyak 600,000 ringgit Malaysia. Kos perbelanjaan adalah sangat besar kerana pihak Tzu Chi perlu menyediakan semua kelengkapan untuk pesakit termasuk pengangkutan. Dengan perbelanjaan yang sangat tinggi ini, apakah sumber dana bagi pusat dialisis Tzu Chi? Pusat dialisis Tzu Chi mendapat dana melalui tajaan daripada pihak NGO di Pulau Pinang. Terdapat 10 hingga 20 penaja yang memberikan sumbangan kepada pihak Tzu Chi untuk membantu orang ramai. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga memberikan sumbangan kepada pihak Tzu Chi, tetapi tidak sampai 50% daripada perbelanjaan pusat. Disebabkan dengan segala rawatan yang dibekalkan adalah percuma, maka kos perbelanjaan adalah sangat tinggi. Oleh itu, sumbangan yang diperolehi tidak cukup untuk menampung kos tersebut. Jadi, semua sukarelawan perlu saling menolong untuk mencari sumbangan daripada pihak ataupun ahli. Tambahan pula, pihak Tzu Chi juga menjalankan aktiviti kita semula. Mereka akan mengumpul segala barang-barangan yang boleh dikita semula untuk dijual. Hasil jualan tersebut akan dijadikan sebagai sumbangan bagi tabung pusat dialisis bagi membantu orang ramai.
Berikutnya merupakan gambar kepada aktiviti kita semula yang telah dilaksanakan oleh Pusat Dialisis Tzu Chi. Yang seterusnya ialah jadual kita semula Tzu Chi di Pulau Pinang yang telah menunjukkan tempat kumpulan dan masa pelaksanaan kita semula. Yang ini merupakan tabung Tzu Chi untuk mengumpul derma daripada orang ramai. Tabung Tzu Chi ini diperbuat daripada buluh kerana batang buluh bersifat kosong dan tidak mempunyai isi. Ini umpama manusia yang bebas daripada segala penyakit dan masalah serta jiwanya yang suci. Seterusnya, pandangan yang diberikan oleh Pusat Tzu Chi kepada keluarga pesakit ialah Pusat Dialisis Tzu Chi bukan sahaja memberikan rawatan kepada pesakit buah pinggang. Mereka juga banyak membantu ahli keluarga pesakit. Mereka memberikan bantuan kewangan kepada anak pesakit untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Kerana Pusat Tzu Chi menganggap bahawa pendidikan amat penting dalam kehidupan mereka dan dapat mengubahkan kehidupan dan juga masa depan mereka. Selain itu, Pusat Tzu Chi juga mengubah mahasiswa dan bakal guru IPG untuk memberikan kelas tuition secara percuma kepada anak pesakit. Tindakan ini telah banyak membantu untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang akademik. Ini juga dapat memberikan pengalaman yang baik kepada siswa guru dari IPG untuk lebih memahami keperluan anak bangsa. Seterusnya merupakan harapan Pusat Dialisis Tzu Chi terhadap golongan bakal pembimbing guru seperti kami. Tanggungjawab seseorang guru dalam mempengaruhi orang ramai untuk melibatkan diri dalam aktiviti Tzu Chi. Tindakan ini membolehkan semua anak-anak merasai kasih sayang yang sama tanpa dipinggirkan oleh mana-mana pihak. Dalam masa yang sama, anak-anak boleh memahami kesusahan dan juga kesulitan melalui orang lain supaya nilai belas kasihan dapat diterapkan dalam kalangan kanak-kanak pada masa yang akan datang. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai seorang siswa guru, kita perlulah sentiasa bersiap sedia untuk memikul tanggungjawab untuk mendidik serta menanamkan nilai-nilai murni dalam jati diri anak bangsa, terutamanya sifat kasih sayang dan belas kasihan terhadap pesakit buah pinggang. Guru-guru merupakan cerminan bagi anak murid semasa di sekolah. Kita seharusnya menunjukkan tingkah laku yang baik seperti melakukan kebaikan pada setiap hari agar dapat dicontohi oleh anak-anak. Berikut merupakan vlog kumpulan kami tentang lawatan ke Pusat Dialisis Tzu Chi Pulau Pinang.
Amat kesalnya, kami bertiga tidak dapat bertanya khabar atau bertemu bual dengan pesakit buah pinggang kerana pada hari tersebut merupakan hujung minggu. Pusat dialisis tidak menjalankan rawatan dialisis pada hari Ahad. Sekian, terima kasih. Bye.